Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar pendengar dan penonton sekalian? Pada hari ini, alhamdulillah, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia atas penganjuran legal clinic yang akan membicarakan pada hari ini tentang topik mut'ah. Ya, seperti yang kita tahu, mut'ah ini adalah merupakan salah satu tuntutan yang boleh dibuat di mahkamah syariah selepas perceraian. Selain yang kita tahu tentang nafkah iddah, nafkah anak, tunggakan nafkah, hadanah, harta perceraian boleh dipohon di mahkamah syariah selepas perceraian berlaku. Jadi mut'ah adalah salah satu tuntutan yang boleh difailkan di mahkamah syariah. Okey. Sebelum saya mengulas ataupun berkongsi tentang tajuk mut'ah ini, saya ingin membawa satu ayat yang sangat berkesan dalam kehidupan kita jika kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Okay, kita tengok maksud dia. Maksudnya adalah sedikit sebanyak berkait dengan mut'ah ini, insyaAllah. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Okey. Dalam perbahasan mut'ah ni kita akan jumpa bagaimana ada cerita tentang kemampuan, ada cerita tentang bebanan yang akan diselesaikan mengikut hukum syarak. Okey. Biasanya topik mut'ah ni kalau kita nak cerita dalam masa 1 jam ni mungkin ia adalah terhad. Tapi saya cuba untuk kupasnya dengan secara ringkas supaya sahabat-sahabat saya di luar sana yang dikasihi dan dirahmati Allah akan memahami apakah itu mut'ah. Saya akan kupas dalam formula 5W1H. Apakah itu mut'ah? Why? Kenapakah ia disyariatkan? Where? Di manakah ia boleh diselesaikan? When? Bilakah mut'ah itu boleh dituntut? Dan who? Siapakah yang terlibat di dalam cerita mut'ah ini? Dan how? Bagaimana penyelesaian mut'ah ini boleh dilaksanakan di mahkamah syariah. Okey. Cerita pasal mut'ah ini, dia adalah satu sagu hati. Kita biasa dengar mut'ah ke kita biasa dengar sagu hati? Sagu hati ni biasa kita pertandingan, kita dapat sagu hati. Kan? Tapi dalam rumah tangga kita jarang dengar perkataan sagu hati. Kita dengar mut'ah ni, tapi mungkin kita sama-sama lagi tentang mut'ah ini. Mut'ah ni, kalau kita boleh analogikan dengan solat lah kan. Solat, kita ada solat fardu, kita ada solat sunat, kita ada solat hajat, kita ada solat tahajud dan pelbagai macam tu juga mut'ah. Mut'ah ni dari segi bahasa dia adalah mata'un, iaitu bersedap-sedapan. Ya? Mata'un, bersedap-sedapan. Itu kalimah Arab, berasal daripada kalimah Arab. Dan dia juga boleh didefinisikan dalam 4 keadaan.
iaitu yang pertama, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar muta'ah haji, ya, haji tamattu', tu muta'ah, ada perkataan muta'ah kat situ. Lepas tu nikah muta'ah, kan, nikah dan tempoh yang sementara. Lepas tu muta'ah, ni muta'ah yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitulah pemberian wajib daripada seorang suami kepada seorang isteri selepas diceraikan oleh suami tersebut. Dan yang keempat adalah perempuan yang memberi suaminya bersedap-sedapan dengan hartanya mengikut adat kebiasaan. Okey, yang ni jaranglah berlaku dalam masyarakat kita kan. Yang ni dalam masyarakat Arab biasa berlaku. Jadi ada 4 diistilahkan muta'ah ni. Jadi kita jangan terkeliru pula bila sebut muta'ah ni. Orang suka dengar nikah muta'ah kan. Tapi kita muta'ah ni adalah satu pemberian kan. Dalam kitab Wabah Zuhaili, Dr. Wabah Zuhaili menyatakan bahawa muta'ah ini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan sebagai tambahan mahar atau gantian daripadanya. Sebagaimana perempuan menyerahkan perkahwinannya tanpa ditentukan mahar. Okey. Macam tu sekali, Islam ni sangat indah. Kalau dalam pernikahan ada tata caranya, perceraian pun ada tata caranya, dan kesan kepada perceraian itu hak-hak juga diberikan kepada pihak-pihak ini. Dan siapa yang akan melaksanakan mengikut kewajipan dan siapa yang akan menerimanya mengikut kadar orang yang memberikan pemberian itu. Okey. Kalau dalam ulama Syafi'i, ia merupakan harta yang wajib. Harta yang wajib ke atas seorang lelaki, iaitu suami membayar kepada isteri yang diceraikan pada masa hidupnya dengan talak. Maksudnya kalau meninggal tak adalah kan. Hidup, masa hidup. Ini memang wajib kan kalau muta'ah ni. Ulama Maliki mentafsirkan bahawasanya muta'ah ini adalah berbuat baik kepada isteri yang diceraikan ketika perceraian mengikut kemampuan suami. Kemampuan suami itu tengok harta suami banyak ke, harta suami sikit ke, semasa perceraian itu berlaku. Itu pandangan mazhab Maliki. Okay, kita tengok dalam undang-undang kita. Kita tak boleh tengok hukum syarak je. Hukum syarak ni dah ditakninkan oleh kerajaan, jadi dah jadi undang-undang. Jadi undang-undang ni lah yang kita gunakan di Mahkamah Syariah. Okay, kalau kita rujuk kepada Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, yang menyebut dalam Seksyen 56, muta'ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Maksud dekat sini, sebagai tambahan kepada haknya untuk memohon nafkah. Hak siapa? Hak isteri. Seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon muta'ah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah. Dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak. Memang kita akan refer kepada hukum syarak. Tapi penentuan, jika ada khilaf, pertikaian tentang qadar itu, maka hakimlah yang sewajibnya untuk memutuskan tentang qadar itu. Baik, saya bawakan kisah di dalam yang ditulis dalam kitab Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran oleh Imam Al-Qutubi juzuk 3 di mana Ad-Darqutni meriwayatkan daripada Su'aib bin Ghafalah berkata, Hasan bin Ali bin Abi Talib telah menceraikan isterinya Aisyah Al-Khatamiyah dengan talak 3 dan selepas selesai iddahnya Hasan membayar 10,000 muta'ah dan sebahagian daripada mas kahwin yang belum dibayar. Lalu Aisyah berkata, yang bermaksud bayaran sagu hati yang sedikit daripada seorang kekasih yang berpisah. Apabila sampai kepada Hasan kata-kata bekas isinya itu, lalu dia menangis sambil berkata, kalaulah aku tidak ceraikan dengan talak bain, nescaya aku rujuk kembali. Akan tetapi aku telah dengar Rasulullah SAW bersabda, mana-mana lelaki yang menceraikan isteri yang talak 3 tidak halal baginya sehingga dia isteri yang ceraikan berkahwin dengan lelaki lain. Okey, begitu indahnya bayaran sagu hati itu ditafsirkan. Bayaran sagu hati yang sedikit daripada seorang kekasih yang berpisah. Kita, kalau kita dah berpisah ni, memang kita nampak dalam keadaan ni kita marah atas pertelingkahan, ketidaksefahaman yang berlaku dalam rumah tangga. Tapi dalam tempoh perkahwinan itu sebenarnya ada rasa kasih sayang dimulakan
semasa awal perkahwinan itu, kan? Itu yang Islam mengambil kira tentang pemberian sagu hati itu merujuk kepada bagaimana hikmah kewajipan mut'ah ini diberikan kepada isteri itu adalah untuk hikmah-hikmah yang seperti mengurangkan beban isteri semasa untuk memulakan kehidupan barunya. Mengurangkan rasa sedihnya kan apabila dia ditinggalkan tanpa pautan seorang suami lagi, untuk memulakan kehidupannya lagi, mengubati hatinya yang sakit, mungkin sakit ataupun tertekan, ada rasa benci. Dengan sagu hati itu jugalah untuk memulakan hidup baru tanpa seorang suami. Dan bagaimana kepayahan seorang wanita apabila diceraikan merasakan satu kehidupan baru bagi dirinya tanpa lindungan dan pertolongan dan naungan seorang suami. Itulah hikmah yang digariskan oleh Islam, iaitu pemberian sagu hati daripada seorang suami mengikut kemampuannya kepada seorang isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Baik. Suka saya membawa ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang mut'ah ini. Ya, jelas Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 241. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan wajib atas orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, di dalam surah yang sama, ayat 236, bagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan mut'ah itu dibayar adalah mengikut senang susahnya keadaan suami itu ketika perceraian itu berlaku. Kan? Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tadi haqqan 'alal muttaqin, haqqan 'alal muhsinin dalam ayat yang lainnya. Jadi dekat situ sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawasanya mut'ah ini adalah satu kewajipan. Kewajipan kepada seorang suami untuk memberikan kepada seorang isteri apabila diceraikan tanpa sebab yang patut tadi. Okey. Baik, saya pergi kepada when. Bilakah mut'ah ini berlaku? Okey, mut'ah ini berlaku apabila dia timbul apabila adanya perceraian. Perceraian. Dia tak akan jadi sebelum perceraian. Itu kita kena faham kat situ. Jadi jangan pula kalau kita ni ditinggalkan tiba-tiba belum cerai, belum apa, pergi filekan mut'ah dekat mahkamah. Ya. Jadi apabila isteri apabila isteri telah disetubuhi, dia berhak mendapat mut'ah. Apabila isteri tak disetubuhi dan tiada mahar disebut dalam akad, ganti mahar yang tak disebut itu adalah 1/2 dan dia tidak berhak mendapat mahar. Dia boleh dapat ganti dengan mut'ah itu. Okey. Dan perceraian itu mestilah bukan daripada sebab isteri. Dia mestilah bukan aib daripada isteri dia. Bukan sebab isteri tu sakit. Bukan sebab perceraian itu berlaku atas aib isteri itu sendiri. Kan? Jadi dia mestilah mut'ah itu, perceraian itu mestilah disebabkan oleh suami. Sebab tu dia kata dengan diceraikan tanpa sebab yang tidak patut. Kalau patut dia kena cerai tu, dia tak dapat mut'ah. Kalau dia tak patut kena cerai tu, dia berhak mendapat mut'ah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh jelas dengan itu. Ya. Jadi dia tidak boleh mendapat mut'ah ni apabila timbul aib di pihak isteri macam saya cakap tadi. Bila file fasah itu jelas menunjukkan ada aib di pihak isteri, memang tak boleh. Jadi perceraian dengan kematian suami atau isteri, jadi tidak wajib mut'ah ke atas suami itu. Memang tak ada wajib kalau ada kematian. Jika isteri itu murtad, tak wajiblah mut'ah ke atas suami tadi. Jika isteri peluk Islam dan suami itu tak peluk Islam, isteri itu tak boleh dapat mut'ah. Tak boleh filekan mut'ah pun. Kan? Isteri yang dimerdekakan tapi suami itu masih lagi hamba. Isteri suami isteri hamba, isteri merdeka, suami tak merdeka. Jadi dia
tak berhak dapat mut'ah dalam keadaan itu. Dalam keputusan fasakh yang menunjukkan bahawa suami itu papa ataupun miskin ataupun hilang. Dia papa, dia tak ada apa-apa kan. Lepas tu hilang ataupun ada penyakit-penyakit kelakian. Yang aib itu timbul daripada suami, yang itu tidak boleh mut'ah. Jadi saya ulang balik. Yang tak boleh tadi tu semuanya kalau kita nak minta mut'ah ni daripada pihak suami. Jadi kalau suami tak ada kemampuan untuk memberi mut'ah itu, seperti contoh dia hilang tadi, macam mana dia nak bayar mut'ah? Dia papa, macam mana dia nak bayar mut'ah? Kan? Kalau dia masih bukan Islam, macam mana dia nak bayar mut'ah? Kan? Jadi itu yang tak boleh. Okey, jadi kalau saya pergi kepada who tadi, pihak-pihak yang boleh menuntut yang boleh ada dalam pertikaian mut'ah ni adalah pihak suami dan pihak isteri. Kan? Suami isteri, kelazimannya isteri yang akan menuntut kepada pihak mahkamah ataupun pihak suami, dan pihak suami akan membayarnya mengikut kemampuan suami itu sendiri, dengan juga melihat kepada keturunan dan sifat-sifat isteri itu tadi. Ya. Okey. Macam mana kalau kita katakan mut'ah itu dipersetujui oleh pihak-pihak? Okey, kita kalau pergi mahkamah, kan? Macam mana kita nak laksanakan? Macam mana kita nak pelaksanaan mut'ah ni boleh berjalan di mahkamah? Kalau ada persetujuan antara pihak-pihak semasa perceraian, contoh kalau ada perceraian secara baik, boleh direkodkan sekali di bawah Seksyen 47 tu, rekodkan sekali apakah persetujuan-persetujuan di antara pihak-pihak tadi ni untuk diperintahkan oleh mahkamah, termasuklah mut'ah. Contoh suami ingin memberi mut'ah sagu hati kepada pihak isteri dengan redha isteri tadi, contoh 10,000. Okey, tak ada pertikaian dekat situ, boleh diendoskan terus oleh mahkamah. Itu cara yang pertama, dengan persetujuan jika pihak-pihak bersetuju untuk menetapkan pada masa perceraian berlaku di mahkamah. Kedua adalah apabila isteri memfailkan di mahkamah, pihak-pihak ini akan dipanggil dalam majlis suluh, kan? Ataupun peguam syar'i yang di luar sana, bijaksana telah melaksanakan suluh di luar, kan? Ataupun ada perbincangan di dalam keluarga tentang suluh ni. Jadi dah ada persetujuan dalam suluh keluarga, dalam suluh dengan peguam, ataupun dengan suluh di mahkamah itu sendiri. Jadi bila ada persetujuan, konsep redha meredai tadi boleh direkodkan dan diendoskan oleh pihak mahkamah. Itu bagaimana mut'ah berjalan di mahkamah. Mut'ah ini adalah salah satu kes yang dirujuk kepada majlis suluh. Jadi nak tak nak, mut'ah ini akan dirujuk kepada suluh dan pihak-pihak hendaklah hadir. Dia akan dipanggil hadir kepada mahkamah dan akan masuk majlis suluh ni, dan majlis suluh akan dipimpin oleh pegawai suluh, insya-Allah. Jadi perjanjian akan disediakan oleh pegawai suluh, dan perjanjian itu akan diendoskan di hadapan hakim syar'i lah. Ya, jika hakim syar'i ada pada hari itu, boleh diendoskan pada hari yang sama, insya-Allah. Apapun perbincangan tentang mut'ah ini, sekiranya ia melibatkan pertikaian, contoh pemfailan di mahkamah oleh pihak isteri, suami tak setuju, kan? Suami setuju bahawa dia nak bayar, tapi dia tak setuju tentang amount. Jadi maka apabila amount itu tidak dipersetujui oleh pihak isteri tadi, pihak plaintiff lah yang menuntut tadi tu, jadi pihak defendant selaku suami tadi ni akan dihadapkan ke perbincangan mahkamah jika suluh tadi gagal. Akan dihadap ke mahkamah untuk menjalani satu proses perbicaraan penentuan qadar mut'ah itu sendiri. Dan bagaimana qadar mut'ah itu ditentukan? Ditentukan melihat kepada keadaan kesusahan kepayahan suami, kan? Tengok kemampuan suami itu, kan? Alal musiri qadaru, alal muqtiri sadar.
qadaruh. Maksudnya yang susah itu ditentukan qadarnya berapa, yang senang itu ditentukan qadarnya. Jadi Islam tu tidak zalim. Kan? Jadi bila mahkamah mengadili tentang mut'ah ini, dia akan melihat kemampuan suami itu yang utamanya semasa perceraian itu berlaku. Andai kata perceraian itu telah berlaku, contoh tahun 2010. Tahun 2020 ni baru dia filekan. Kan? Jadi dia tidak boleh melihat isteri kata suami sekarang dah kaya, suami ada harta banyak, suami ada itu, ada ini sekarang ni. Masa cerai dulu, dia tak ada pun harta banyak tu. Jadi kita nak claim tu daripada mana? Daripada semasa perceraian tu. Dan mahkamah akan menilai semasa perceraian itu berlaku, bukan semasa tarikh penfailan mut'ah itu di mahkamah. Saya harap jelas kan, sebab banyak kes di mahkamah, pengalaman sahabat-sahabat kita, pembacaan kita sendiri menunjukkan bahawasanya banyak umat Islam di luar sana apabila dia memfailkan mut'ah tu, dia akan masukkan hutang dia, dimasukkan apa saja pengorbanan dia yang tak kena dengan mut'ah ni. Mut'ah ni kena ingat sekali lagi bahawasanya mut'ah adalah pemberian sagu hati saja yang wajib ke atas suami kepada isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut mengikut hukum syarak. Itu kena ingat dalam kepala kan. Sebab itu ayat Al-Quran yang saya bacakan yang mula-mula tadi tu, ayat 286 kan, yang tak silap saya, menyentuh tentang beban, beban, kemampuan kan. Macam mana isteri terbeban untuk memulakan kehidupan baru, dan macam mana kemampuan suami tu untuk memberi mut'ah itu kepada isteri tadi. Jadi Islam itu, agama itu tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan mendatangkan ujian itu kecuali dengan kemampuan hambanya. Jadi apa yang ditetapkan oleh mahkamah adalah suatu perbicaraan yang mengandungi elemen kemampuan. Lepas tu keturunan isteri tu dilihat, adakah dia kedudukan dia kan, kedudukan keturunan dia, adakah dia bangsawan ke tak bangsawan ke semasa dia nak bagi mut'ah ni. Ya. Jadi anda kata perkahwinan tu kan, kalau ada kes yang saya pernah tengok, baru kahwin 1 tahun tapi dia mohon dalam keadaan yang kalau kita boleh fikir di luar jangkauan akal, 100,000. Dia mohon mahkamah tinggi. Perkahwinan 1 tahun. Jadi kat situ mahkamah akan tengok jugalah bagaimana perjalanan dalam rumah tangga selama setahun. Pula-pula suami tak mampu untuk bayar 100,000 tu, gaji baru 2,000 sebulan. Jadi kat situ mahkamah akan timbang dan nilai. Kebiasaannya kes-kes yang di mahkamah tinggi melibatkan amount yang tinggi, yang banyak. Kalau contoh di mahkamah wilayah, kalau bidang kuasa mahkamah tinggi dah 60,000 ke atas, mahkamah Selangor dah banyaklah, kebanyakan negeri telah ada bidang kuasa mahkamah tinggi 100,000 ke atas permohonan yang melibatkan amount ni. Jadi kebanyakan kes-kes mahkamah rendah ke mahkamah tinggi yang difailkan rayuan ke atas terhadapnya, mahkamah rayuan akan melihat kepada bagaimana hakim bicara menentukan dan menilai sejauh mana kemampuan suami ketika perceraian itu berlaku. Jadi benda-benda macam tu yang sangat penting mahkamah akan teliti. Jadi kepada yang menuntut, kepada isteri-isteri yang telah diceraikan, saya berharaplah kalau file dekat mahkamah tu, apa yang kita tulis di dalam tuntutan kita tu perlulah dibuktikan. Kalau kita tulis, kita tak boleh buktikan, kita jangan tulis dalam tu. Dan tulislah mengikut apa yang akan dinilai oleh mahkamah. Kan? Kemampuan. Jangan cerita pasal harta seperti ada dalam tu, cerita hutang, cerita tunggakan nafkah, semua jangan. Jadi cerita pasal sagu hati. Dan suami tu mampu nak bagi saya sagu hati. Contoh saya ni diceraikan. Saya masih sihat dan suami saya ni dia ceraikan saya dalam keadaan saya tak ada aib pun pada diri saya. Contoh. Jadi dalam keadaan itu dia boleh meminta kepada mahkamah setakat kemampuan suami dia. Kita tidak boleh melebihi kemampuan suami kita tu. Okey. Berapa contoh gaji? Dia ada 1,500 dan dia ada buat part time. Dia ada buat part time.
Lepas tu dia ada lagi kerja-kerja, dia ada sumber-sumber lain. Buktikan kepada mahkamah. Kalau kita tak berjaya, buktikan kepada mahkamah, jadi mahkamah akan nahnu nahkum bizawahir kan. Mahkamah ni dia hakimkan pada perkara-perkara yang dizahirkan depan dia. Jadi peguam-peguam yang bijaksana dekat luar tu boleh membantu kita untuk hakim mengadili kes yang difailkan di mahkamah ini. Ya. Jadi kalau kita kata isteri nusyus, boleh ke dia dapat muta'ah? Isteri nusyus. Nusyus ni dia tidak mengenepikan hak muta'ah ni. Jangan ingat, kadang-kadang bila ada kes file dia oleh isteri ataupun pihak plaintiff ni yang perempuan lah, nanti yang pihak defendant sebagai seorang lelaki, tak kira lepas bercerai kan, bekas-bekas lelaki, dia akan attack lah dekat mana-mana. Nusyus ni dia tidak menidakkan hak nafkah saja. Muta'ah dia dibolehkan. Tapi tak ada aib lah pada isteri tu. Yang tu kena jelas. Pemberian sagu hati untuk isteri memulakan kehidupan barunya mengikut kemampuan suami. Saya ulang balik. Biar kita faham, boleh sampaikan kepada siapa-siapa kan yang ada masalah tentang muta'ah ni. Kena ada qadar dia. Qadar dia ada pertikaian, kita boleh minta sekadarnya untuk kita mulakan dengan kebiasaan hidup kita. Kan? Contoh kita ni dulu kita tak bekerja langsung, kita duduk rumah. Tiba-tiba kita diceraikan tanpa sebab yang patut tadi, macam mana kita nak mulakan kehidupan? Macam mana kita nak mula berniaga sendiri, macam mana? Jadi biarlah cukup qadar yang kita minta tu menjadikan untuk permulaan untuk hidup kita selepas tiadanya suami bersama kita. Yang tu kita kena fikir, bincang. Tak tahu boleh datang kepada mahkamah syariah yang ada di sekitar ataupun Jabatan Bantuan Guaman atau peguam-peguam syar'i yang swasta ya, boleh bagi maklumat macam mana permohonan untuk muta'ah ni, tuntutan untuk muta'ah ni. Macam mana kita nak memulakan kehidupan baru kita tanpa ada apa-apa modal kan, modal. Dan kita pun dah malu. Perempuan kalau kita diceraikan ni pertama sekali mungkin dia akan rasa malu. Rasa malu dan dia akan rasa orang akan tomah diri dia. Sebab dia tak menjadi isteri yang tidak menjalankan tanggungjawabnya, misalnya lah, tomahan-tomahan pun boleh datang ke atas diri dia. Jadi muta'ah ni boleh melegakan hati kita kalau diceraikan nanti. Jadi dekat situ kalau ada sahabat-sahabat dekat luar sana, kadang-kadang dia cerai, dia tak apalah cerai macam tu, dia malas nak tuntut nafkah, malas nak tuntut muta'ah, dia malas. Mungkin dia tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, boleh bagi penjelasan ini, pencerahan ini, walaupun saya bagi secara perkongsian untuk maklumat saja. InsyaAllah kalau ada pertanyaan boleh tanya di tempat-tempat agensi yang saya rujuk tadi. InsyaAllah. Ada satu kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan juga, kes tu dirayu berkenaan dengan muta'ah. Alasan perayu itu, iaitulah suami tadi tu, dia menceraikan isterinya, dia kata sebab isterinya suka minta cerai. Minta cerai sampai saya punya solat terganggu, sampai saya tak boleh nak kerja, sampai saya terpaksa jual saya punya syarikat kerana nak ikut apa kemahuan isterinya. Jadi diceraikan isteri sebab itu. Jadi alasan-alasan itu yang dikemukakan semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi, itu hakim cara telah menolak perkara tersebut. Dan selepas itu bila naik ke Mahkamah Rayuan bersetuju bahawasanya pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh pihak suami itu dia gagal buktikan dan tidak menafikan hak langsung tentang muta'ah. Itu ada sifat perempuan kan. Kita kalau perempuan ni biasalah kalau marah tu dia macam-macam lah kan, minta itu, minta ini, minta cerai, apa semua kan. Tapi itu tidak menafikan hak muta'ah kan. Masa kita marah memang kita rasa tak nak bagi apa dah dekat dia, tinggal langsung macam tu. Tapi kita kena ingat kenapa kita kahwin, apa yang kita jalani sepanjang tempoh perkahwinan kita, mesti ada suka sikit antara suami isteri kita dengan kasih sayang. Tengok tadi masa saya baca tadi tu hadis daripada Sayyidina Aisyah, macam mana dia kata pemberian dengan kasih sayang daripada seorang suami kepada isteri saat-saat perceraiannya, melepaskan kasih sayang tu. Jadi nak mengubati perempuan ni tak sama dengan hati lelaki-lelaki. Bertepatan dengan itu muta'ah ini, suka saya
kaitkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, rijal itu menaungi, melebihi segalanya daripada perempuan. Jadi bagaimana kita seorang lelaki gagal untuk menyempurnakan kewajipan untuk menunaikan mut'ah ini kepada seorang isteri yang kita ceraikan tanpa sebab yang patut, yang telah disabitkan oleh mahkamah. Kan? Mahkamah kalau datang kes, first kali dia tengok layak ke tidak isteri ni menuntut mut'ah. Kalau ada aib atas diri dia, memang mahkamah tolak awal. Tak adalah cerita pasal qada tadi. Kan? Tengok layak betul ke dia buat permohonan mut'ah ni. Kalau mut'ah ni digantikan dengan hutang, memang tak betul kat situ. Kan? Mut'ah ni macam mana? Dia kena bagi tahu. Ya Arif, saya ni ceraikan sekian-sekian. Saya tak ada tempat lagi bergantung selepas pada ini. Nafkah saya terima banyak ni. Jadi sekarang saya memang terputus dan nafkah saya tak ada sumber apa semua. Bagi tahu yang macam tu supaya mahkamah boleh menentukan qada mut'ah. Dan bagi tahu saya bukan isteri yang nusyus dan saya tak ada aib. Kenapa mahkamah nak tolak saya punya permohonan? Jadi kita ada alasan yang kukuh jika kita tidak ada aib dan kita ada asas yang kukuh untuk menuntut mut'ah ni, bagi tahu mahkamah. Dan apa yang kita bagi tahu mahkamah itu pastikan yang semua kita bagi tahu itu mestilah ada bukti yang jelas dan nyata. Kalau tak ada nanti mahkamah akan tolak sebab tak ada alasan tak kukuh. Contoh, dia kata suami masa perceraian itu gaji suami saya 3,500. Semua. Tapi dia gagal buktikan 3,500 tu. Yang tak ada payslip suami macam mana, tak ada nak tunjuk macam mana nak tunjuk kemampuan suami tu. Kan? Cuba buktikan. Kena ada cuba buktikan macam mana. Kat situ. Okey. Macam mana pula kalau perintah mahkamah dah keluar tentang mut'ah ni? Tapi tak dilaksanakan, tak dapat dilaksanakan, tidak dipatuhi. Contoh, dah keluar, mahkamah fardukan ke atas defendant untuk membayar mut'ah sejumlah sekian. Jadi dia tak laksanakan. Jadi pihak plaintiff, pihak isteri yang diceraikan tadi ni boleh filekan penguatkuasaan perintah tadi. Kenapa dia tak bayar tadi? Mungkin dia terlupa ke, dia apa ke, bawalah kepada mahkamah, insya-Allah. Andai kata keputusan mahkamah itu menyebut tentang pembayaran mut'ah itu hendaklah dibayar dalam tempoh sekian-sekian. Tempoh sekian-sekian. Tetapi pihak suami tadi tu tak mampu nak bayar. Ataupun dia bayar sikit, dia berhenti, tapi dia nak bayar. Tapi dia mengurangkan amount pembayaran mut'ah itu tadi. Jadi dia boleh filekan kepada mahkamah untuk ubah perintah cara bayaran mut'ah itu tadi. Kan? Contoh katanya Arif sekarang alasan dia saya sekarang dibuang kerja akibat COVID ni kan, dibuang kerja pula. Jadi saya nak bayar mut'ah ni tapi saya boleh bayar setakat 200 ni, saya akan bayar sampai habis. Kalau saya ada duit lebih saya bayar. Jadi mohonlah kepada mahkamah untuk ubah perintah bagi pembayaran mut'ah ini. Kan? Macam tu. Dan jikalah sekiranya katalah kita tadi suami bayar ansuran. Dia bayar ansuran 500 tapi tiba-tiba dia jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Kan? Mana dia dapat projek ke mana tak tahu, dia nak bayar lamsam. Boleh bayar. Tak apalah dia nak, kalau tak pergi ubah perintah pun tak ada masalah. Tapi kalau nak rekodkan, boleh pergi ke mahkamah bahawasanya dia akan membayar secara lamsam baki pembayaran mut'ah itu. Untuk rekod boleh pergi ke mahkamah. Tapi kalau nak bayar dekat luar, pastikan biarlah ada saksi yang melihat supaya esok tak ada lagi dakwa-dakwi. Macam tu ya. Jadi saya menunggulah, saya buka kepada jika ada persoalan-persoalan yang boleh kita sama-sama selesaikan, insya-Allah. Okey, ini soalan ya daripada pendengar dan penonton ni.
bekas suami saya bersetuju untuk membayar mut'ah sebanyak 30,000. Ya. Jumlah tersebut telah diendoskan oleh hakim di Mahkamah Syariah. Walaupun setelah 5 bulan, bekas suami saya tak bayar mut'ah tersebut. Malah beliau bercadang untuk membayar jumlah tersebut secara ansuran sebanyak RM1,000 sebulan. Apakah ini macam saya cakap tadi lah, maksudnya boleh filekan, puan boleh filekan ubah perintah. Ubah perintah cara bayaran mut'ah tersebut. Dia nak bayar, tapi dia nak bayar ansuran. Mungkin ada sebab-sebab yang boleh dikemukakan kepada mahkamah. Boleh. Tak ada masalah untuk bayar, mahkamah akan dengar. Kan? Selagi dia tidak berhajat untuk mengubah kepada amount itu, insya-Allah boleh mengubah cara bayaran kepada puan itu boleh dibuat di Mahkamah Syariah dengan permohonan ubah perintah mut'ah, insya-Allah. Cara bayaran je, amount tak boleh ubah. Okey. Semasa bercerai, saya telah bersetuju untuk tidak menuntut mut'ah dan harta perceraian daripada bekas suami. Setelah setahun, saya bercadang untuk melakukan tentang mut'ah. Apakah ada membuat tersebut? Okey, adakah semasa bercerai itu, adakah persetujuan itu direkodkan? Kalau persetujuan itu telah direkodkan oleh mahkamah, pihak-pihak tidak akan menuntut apa saja daripada diri masing-masing selepas daripada ini. Kalau ada perintah mahkamah, dia tidak boleh menuntut sebab dah ada persetujuan dekat situ. Kan? Tetapi kalau kata dia bersetuju dekat luar mahkamah aja, bincang-bincang gitu je kan. Sebab dia nak mensyaratkan untuk suami dia ceraikan dia tu, dia dah syaratkan. Tak boleh, kita kahwin dulu pun tak ada syarat. Jadi nak cerai pun tak ada boleh syarat. Selalu macam tu. Perceraian dekat mahkamah ni, kalau dia tak nak saya kalau dia tak minta mut'ah, dia tak minta nafkah, saya lepaskan dia. Macam tu. Tak boleh. Sebab kita kahwin dulu tak pernah bersyarat pun. Kan? Kita kahwin macam jadi kita masa kita bercerai pun cara baik macam itulah. Jadi tak ada syarat boleh diletakkan semasa kita bernikah dan juga semasa kita bercerai. Jadi kalaulah bersetuju yang tidak direkodkan, boleh pohon mut'ah ni di mahkamah. Bilakah efek mut'ah ni sebenarnya? Efek mut'ah ni adalah berlaku ketika selesainya tempoh iddah tu. Tempoh iddah. Terbubarlah perkahwinan itu. Masa iddah dia boleh rujuk kan? Dia boleh rujuk lagi kan? Jadi bila habis iddah, dia tidak rujuk masa terbubarlah perkahwinan itu. Maka mut'ah boleh dipohon. Bermula pada itulah. Pembubaran perkahwinan itu bukan dibuat dalam tempoh iddah tu, kalau boleh selepas tempoh iddah. Kalau ada persetujuan pun pelaksanaannya selepas tempoh iddah. Macam tu. Okey, ada apa-apa soalan lagi yang boleh kita kongsikan jawapan dia? Kalau kita tengok daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 241 tadi yang menyebutkan walil mutallaqat, lam tamlik tu memberi maksud bahawa milik penuh kepada seorang isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut tadi memohon mut'ah. Jadi lepas pada ni orang perempuan ni kadang-kadang dia malah turun naik mahkamah. Tak dapat cuti kalau cikgu, dia susah nak dapat cuti. Kan? Lepas tu kalau dekat rumah yang jaga anak-anak kecil, susah nak pergi mahkamah. Kan? Tak apalah mut'ah ni, tak payahlah macam tu kan. Redha. Kalau redha itu ada semasa perceraian berlaku, hendaklah direkodkan. Saya tak akan tuntut dah apa-apa yang Arif lepas pada ini sama ada mut'ah, apa-apa yang ke atas diri saya termasuk atas perceraian ke atas pihak defendant selepas daripada ini. Kalau redha itu ada, memang tak nak rekodkanlah. Bila tak rekod ini, itu yang jadi masalah bila ada timbul di kemudian hari. Tapi Islam tu sangat cantik, telah memberikan hak kepada isteri ni, perempuan untuk memohon mut'ah kepada mahkamah. Dan juga kepada orang lelaki yang bergelar suami tadi tu,
menunaikan tanggungjawabnya untuk membayar mut'ah kepada isteri yang diceraikan tadi. Jadi dia ada dua kat situ. Cerita pasal hak, cerita pasal tanggungjawab. Bukan tanggungjawab yang bersifat harus, bersifat wajib. Kita selalu ingat kaedah yang wajib kan? Mut'ah ni wajib. Ya? Jadi wa matti'uhunna. Itu dah ayat perintah daripada Allah SWT. Bukan perintah pada mahkamah. Bukan perintah pada ayah kita. Bukan perintah daripada majikan kita. Bukan. Allah SWT dah perintahkan kepada kita, kan? Berilah mut'ah kepada perempuan-perempuan yang kamu ceraikan mengikut kemampuan kamu, kan? Kalau kamu kaya, ikutlah kemampuan kamu. Kalau kamu miskin, kamu sederhana, ikutlah kemampuan kamu. Allah bagi dah dalam Al-Quran. Jadi patuh dengan tidaknya lah kita tu. Sebab tu ayat di akhir tu, bagi kedua-dua ayat kita tengok kat situ. Haqqan alal muttaqin, haqqan alal muhsinin, kan? Menyatakan bahawa mut'ah ini dia bukan satu paksaan, kan? Paksaan yang kena bayar satu jumlah amount yang sangat besar. Tidak. Sagu hati sahaja, kan? Dia serahkan dengan keadaan kasih sayang dia kepada isteri yang kita ceraikan tadi. Kan? Kasih sayang. Allah lah, kalau 19 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, takkan tak ada secebis pun rasa sayang. Jadi berilah pemberian sagu hati itu dengan nilaian kasih sayang untuk dia memulakan kehidupan baru. Flashback masa kita mula-mula kahwin dulu, kan? Mesti ada rasa bahagia. Anak-anak zuriat yang kita lahirkan, yang kita doa setiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hari-hari kita doa. Kan? Tapi kita tak laksanakan benda tu. Kita doa masa kita dalam perkahwinan je. Habis masa kita dah bercerai, macam mana? Jadi kita konsistensi kita tu sebagai hamba Allah tu macam mana? Sebagai seorang ketua keluarga. Kan? Isteri ni cerai, ambil cara baik, cerai cara baik. Kan? Wasari'uhunna bil ma'ruf. Jadi kita bagi sagu hati tu pun dengan yang ma'ruf, yang sesuai dengan keadaan kemampuan kita. Kan? Cubalah. Cuba. Kalau kita suami kat luar sana, kalau kita boleh bagi mut'ah kepada bekas isteri kita ni, kita akan rasa satu kelapangan dalam hati kita. InsyaAllah. Okey. Puan, saya telah bercerai pada tahun 2009. Bolehkah saya menuntutnya kini? Tak ada masalah. Kita tidak ada menghadkan pemfailan mut'ah ini kepada satu-satu tempoh. Tak ada. Kita boleh. Mungkin pada masa itu puan tidak berkelapangan untuk hadir ke mahkamah dan tidak tahu pun hak-hak puan ketika itu. Bila kita tahu, bila kita dah tahu, kita dah tanya pada ramai orang, oh sebenarnya aku berhak untuk menuntut mut'ah. Tapi kenalah tuntut, kalau sekarang 2009, tuntut masa bercerai yang itulah. Keadaan suami masa bercerai yang itu. Dia buktikan masa tu dia ada sebidang tanah sekian-sekian bersama saya, dah bubuhlah apa. Tapi buktikan yang suami ketika itu mampu dan tempoh perkahwinan kita macam dan keadaan diri kita tu macam mana, keturunan kita apa semua, bagi tahu kat mahkamah. Boleh. Bekas suami saya telah meninggal dunia pada bulan Ogos 2020 baru-baru ini. Walaupun belian belum menjelaskan bayar mut'ah sebanyak 15,000. Bolehkah saya menuntut hutang mut'ah tersebut daripada harta pusaka beliau? Ya, harta pusaka ni, dia kalau kita nak faraid ni, kita kena jelaskan apa semua hutang-hutang yang ada. Jadi kita boleh tuntutlah di mahkamah kan, tentang perkara inilah. Sebab bila perkara ini telah diperintahkan oleh mahkamah pun, bukannya puan minta mut'ah ni setelah bekas suami ni meninggal. Maksudnya kat sini mut'ah ni telah diperintahkan oleh mahkamah. Jadi boleh menuntut hutang mut'ah tersebut daripada harta pusaka beliau. InsyaAllah boleh dalam harta pencarian ke apa, boleh masukkan ni. Kan minta. Boleh ya?
waktu bercerai di Mahkamah Rendah Syariah, defendant telah bersetuju dan menyatakan di hadapan hakim untuk menyerahkan sebuah rumah dan kereta sebagai mut'ah. Dan perkara ini ada direkodkan di dalam perintah bercerai. Tetapi setelah lama saya diberitahu bahawa perintah itu invalid kerana jumlah tersebut melampaui bidang kuasa Mahkamah Rendah. Persoalannya bagaimana untuk saya berdepannya sedangkan saya orang awam yang tidak tahu berkenaan bidang kuasa dan sebagainya. Kerana itu berlaku di hadapan hakim. Okey. Okey, kalau kes macam ni, Puan boleh filekan semakan kepada mahkamah lebih tinggi bagaimana kedudukan bidang kuasa yang sebenar yang kemungkinan hakim telah terkhilaf dekat situ tentang nilaian kereta dan rumah tadi itu tadi. Buat semakan. Sebab ini kalau tengok soalan Puan ni, soalan ni adalah berbentuk persetujuan. Dia persetujuan. Mungkin dah ada persetujuan direkodkan di antara Puan Amy dengan bekas suami ketika itu. Tetapi hakim mungkin tak tengok nilaian sebab mungkin hakim sebab tengok persetujuan, hakim setuju je bagi kat situ. Cuba Puan filekan semakan ke mahkamah yang lebih tinggi untuk menentukan bahawasanya bidang kuasa itu bagaimana dan bagaimanakah kes itu mahkamah akan arahkan untuk pendengaran semula sama kalau betul nilaiannya melebihi atau mahkamah kata boleh je bagi kalau kereta dan rumah tu masih wujud boleh bagi sebab ada persetujuan, mahkamah tinggi akan putuskan. Andai kata nilaian itu melebihi dan mahkamah kata perlu pendengar semula di mahkamah tinggi, mahkamah juga akan putuskan melalui semakan itu. Ya Puan Amy? Masuk Islam, isteri. Okay, ada apa-apa lagi soalan tak? Tak ada. Okay, kalau saya cakap pasal khuluk tadi kalau khuluk tu kuatnya datang daripada aib suami, isteri boleh filekan mut'ah. Yang tu saya terlupa cakap tadi kalau khuluk tu banyak lebih kepada aib isteri, dia tak boleh mut'ah. Minta mut'ah. Jadi mut'ah ni dia tak sama macam kes-kes nafkah yang lain Kita tengok nafkah banyak berlaku dekat luar sana Banyak kes nafkah kalau ikut statistik memang tinggi. Kes mut'ah ni jarang orang filekan. Sebab dia berbentuk sagu hati. Jadi kadang-kadang isi ni memang macam saya cakap tadi dia malas nak filekan di mahkamah. Jadi ataupun orang masyarakat kita ni tak tahu apa itu mut'ah. Jadi tuntut je lah, boleh tuntut. Di mahkamah kalau ada pihak-pihak di luar sana ingin berasa bercerai, dan kalau mengikut Seksyen 47 perceraian secara baik tu dengan perintah mahkamah, boleh ready siap-siap dah di luar mahkamah dengan pihak suami ni kata lepas je mahkamah dah putuskan perceraian itu sabit, biasanya mahkamah akan tanya. Mahkamah akan tanya ada apa-apa persetujuan yang boleh direkodkan oleh mahkamah. Okey, ada yang Arif, kami berdua bersetuju bahawasanya defendant akan memberi ataupun plaintiff kalau suami tu dia defendant lah, kalau dia plaintiff lah akan memberi nafkah saya akan bagi dia nafkah iddah sekian, saya bagi nafkah anak sekian dan saya akan bagi dia nafkah sekian banyak. Jadi dah bersetuju dekat luar jadi wasulhu khair. Jadi berbincangan itu sangat baik.
Kan? Jangan ada rasa marah masa kita nak buat persetujuan itu. Mana? Okey, ada soalan ya. Kalau tidak disebut mahar itu di dalam akad, dia boleh dapat mut'ah. Kan? Itu jawapan dia. Dia boleh dapat kalau orang janda bias ni, dia boleh dapat hak mut'ah tu kalau mahar tidak disebut di dalam akad tu. Bila dapat mut'ah tu, dia tak dapat dalam mahar tu, tak ada hak dah untuk dia. Ya? Ya, mut'ah ni special diberikan kepada kaum wanita. Sangat special. Jadi dia macam saya cerita tadi, dia nusyus pun dia boleh dapat mut'ah. Dalam keadaan apa jua pun dia boleh dapat mut'ah ni, tapi kena tentukanlah dia tak ada aib daripada diri dia. Dia boleh dapat mut'ah. Sangat special, sangat baik. Islam tu sangat cantik. Dia meraihkan hak-hak wanita selepas perceraian. Jadi dekat situ yang wanita-wanita ni jangan rasa seronok dapat hak tapi mohon kat mahkamah tu melebihi daripada hak yang sepatutnya dia dapat. Dan para suami pula kena tahu masa akad nikah tu dah tahu dah kalau ada perceraian berlaku lepas ni apa yang aku kena buat. Sebab kita ni akan ditanya besok. Kalau kita tak tunai kat dunia ni, itulah tak dunia, nanti dekat akhirat kita akan ditanya. Jadi sama-samalah kita ingat mengingati. Kalau ada saudara mara yang bercerai kan, kalau anaknya lelaki, kalau saudaranya lelaki, kata kau dah bayar ke mut'ah, bagilah sikit dekat bekas isteri tu untuk mulakan, tak apa, mana yang kau mampu je. Kalau dia tak minta lagi senang, bagi je lah berapa yang ada tu, tapi janganlah bagi sampai RM50. Kan, dengan keadaan isteri dah 20 tahun kahwin, tengok isteri tu macam mana dia jaga kita. Bagaimana dia memberi kasih sayang kepada kita. Kan? Dan kita pun pernah rasa dikasihi oleh isteri kita. Jadi santunilah isteri kita, santunilah wanita yang berada dengan kita. Sesungguhnya wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk yang kiri yang sangat bengkok. Kan? Manalah dia nak mampu. Tapi sekarang kita tengok perempuan ni dah boleh hidup dah sendiri. Bagaimana kekuatan yang ada dalam diri dia yang Allah telah beri. Kan? Untuk membesarkan anak dengan sendiri. Kan? Bagaimana wanita-wanita ini boleh dengan kekuatan yang Allah sentiasa bagi pada mereka. Bagaimana dalam khutbah Rasulullah SAW, khutbah terakhir Rasulullah yang menyantuni wanita, menyantuni para isteri, menyantuni anak perempuan. Kan? Kat situ kita dah tengok dah. Kenapa perempuan menjadi topik utama dalam kehidupan kita? Kejayaan seorang suami hari ini, kejayaan seorang lelaki ni tidak lain dan tidak bukan adalah tulang belakang. Kebanyakannya tulang belakangnya siapa? Wanita. Yang melahirkan kita pun seorang wanita. Kan? Jadi macam saya sebut dari awal tadi, bagaimana Islam tu sangat menyantuni wanita ini, dia mentafsirkan mut'ah ini sebagaimana perempuan itu menyerahkan dirinya untuk perkahwinan. Kan? Dia dah dijaga oleh walinya. Berapa satu tempoh yang lama. Dan tiba-tiba dia kahwin, kena hidup dengan seorang lelaki yang lain. Dia menyerahkan kehidupannya untuk satu perkahwinan. Kan? Untuk menjaga seorang suami, menjaga seorang anak, menjaga maruah suami. Jadi apalah sangat mut'ah ni tidak mahu dilaksanakan oleh para suami. Kan? Saya rasa para suami kat sana tu sebenarnya mungkin kurang faham tentang mut'ah ni. Dan para suami di luar sana pada hari ini saya rasa sangat mempunyai maklumat yang banyak sebenarnya. Kan? Jadilah seorang lelaki, seorang suami yang bertanggungjawab. InsyaAllah Allah akan redha terhadap setiap langkah kita, ke mana kita pergi, asalkan kita menunaikan tanggungjawab kita kepada orang-orang di bawah kita. Kan? Jaga
Jaga orang-orang yang pernah hidup dengan kita. Orang-orang yang telah menjalani usia kita tu bersama bersama kita, isteri kita. Jadi muta'ah ni kan, berilah sesuatu kepada isteri sebagai sagu hati kan, untuk dia memulakan kehidupan baru. Kasihilah bekas-bekas isteri yang memohon muta'ah ini mengikut kemampuan kamu. InsyaAllah ada keberkatannya. Allah ganti. Kita syukur, kita keluar 500 untuk muta'ah ini kepada isteri kita. Kita bersyukur, ya Allah, aku telah bersyukur kepadamu, aku telah menunaikan tanggungjawab aku sebagai seorang suami dengan memberikan muta'ah ini kepada isteri aku. Redakanlah aku, berkatilah segala amalanku. Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum, kita bersyukur dan Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita. Kalau kata dia bercerai, mungkin dia berkahwin besok, mungkin dia akan memperbaiki perkahwinan, mendapat isteri yang lebih baik, dapat rasa yang lebih tenang. Sebab semua tanggungjawab ni yang nafkah iddah, nafkah anak, mut'ah semua ditunaikan. Kan? Selesaikan dulu apa yang syarak dah gariskan. Kalau kita boleh traffic light merah tu, kita boleh berhenti, yang undang-undang manusia yang buat memang untuk menjaga maqasid syariah lah, menjaga nyawa apa semua. Tapi yang tu nampak lampu merah kita boleh berhenti. Kan? Tapi kalau kita ada Al-Quran dan Sunnah ni, kan, kita peganglah Al-Quran dan Sunnah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ini je lah panduan kita. Kita pun tak tahu bila masa kita esok pergi ke, hari ni kita akan pergi ke, kan? Sekurang-kurangnya muta'ah itu telah kita berikan kepada yang berhak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada JPW sekali lagi dan bahagian latihan JKSM dengan izin Yang Ma'arif Datuk Doktor memberi peluang untuk berkongsi tentang muta'ah ini sedikit sebanyak. InsyaAllah dia memberi manfaat kepada sahabat-sahabat saya yang saya kasihi, tidak kira lelaki atau perempuan. InsyaAllah sama-sama kita praktiskan, kita buat yang terbaik untuk hidup ini. Kalau kata kita tak bercerai pun tak apa. Jadi maklumat ini ada dengan kita. Kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Ramai dekat luar tu yang tak tahu tentang muta'ah ni. Ramai yang tak tahu macam mana diorang nak mohon muta'ah. Ramai yang tak tahu apakah kesan-kesan daripada perceraian. Apa yang dia boleh tuntut. Ya, antaranya muta'ah. Jangan nikah muta'ah je ingat. Kan? Nak bagi muta'ah, tak tahu berapa amount, berkira-kira. Sebab semua mempunyai peranan. Allah Ta'ala dah bagi pada kita. Suami tanggungjawabnya macam ni sekian, tanggungjawab isteri sekian. Jadi muta'ah ini adalah satu garis panduan yang Allah dah sediakan untuk kita. Untuk kita jalan mengikut landasannya supaya untuk mengatur kehidupan kita menuju ke akhirat, yang abadi. Jadi kalau kita tunaikan muta'ah ni kepada isteri kita, insya-Allah kan, semuanya akan berjalan baik. Ya. Ada soalan lagi taklah? Tak ada. Jadi sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Moga ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, lagi hina, lagi kekurangan ilmu itu adalah daripada diri saya sendiri. Yang baik, yang sempurna itu adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata dalam perbicaraan hari ini. Moga kita berjumpa di siri yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.